Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika ya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut RAF Akademi, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT di atas segala keadaan dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, utamanya nikmat iman, amal ketaatan. Kerana dengan nikmat iman dah hari ini kita mampu berdepan dengan suasana dunia yang tidak menentu. Suasana dunia yang tidak menentu ni. Keadaan dunia yang sebenarnya keadaan yang membawa kepada keresahan. Dunia tidak membawa kepada kenikmatan dan ketenangan. Hari ini kalau kita boleh relax, boleh tenang tu, sebenarnya itu adalah anugerah Allah SWT melalui iman tu sebenarnya. Tinggal lagi kalau kita asah, kita gilap iman itu dengan kefahaman yang benar, kita gilap iman itu dengan menjaga pemikiran kita, agar kita tidak menyimpang daripada sangkaan buruk kepada Allah SWT. Dari masa ke semasa kita membina keyakinan, maka sudah pasti berbagai perkara yang mampu kita singkapi dalam hidup yang penuh dengan tipu daya ni. Kalau hari ini boleh rasa relax, boleh tenang mas sekalian, bukan sebab kita tak ada masalah, bukan sebab kita tak ada apa-apa isu yang berlaku, tapi sebenarnya Allah sedang tiupkan ataupun Allah sedang berikan nikmat cebisan sebenarnya. Cebisan daripada ketenangan, yang mana asbab ketenangan iman itulah yang menyebabkan kita boleh memanggil terus maintain, terus kita tetap berjuang, tetap kita meneruskan kehidupan ini, yang mana kadang-kadang berhadapan dengan kekeliruan, berhadapan dengan keresahan, ya kita akan berhadapan dengan situasi dunia itu. Namun, bagaimana kita hari ini boleh mendepani? Kadang-kadang kita boleh recall balik, seakan macam tak sangka kita boleh mendepani berbagai perkara, isu mehnah dunia ni. Ujian-ujian yang membawa kepada keresahan. Kalau kita berjaya melihat perkara ini dengan penghayatan yang sebenar, sudah pasti kesenangan kita tidak membawa kepada kelalaian. Walhal memang senang di dunia ini ada dua keadaan, senang dan susah. Senang dan susah memang akan berlaku dalam hidup kita. Orang kata ibarat siang dan malam silih berganti. Namun dalam keadaan kita boleh
bertenang dalam keadaan senang, bertenang dalam keadaan susah kan. Kita kadang-kadang kita ada waktu-waktu yang kita boleh steady, cool kan. Kita cepat-cepat meletakkan bahawa ini bukan sebab aku senang atau bukan sebab kebendaan, tapi ianya adalah anugerah daripada Allah Ta'ala untuk aku menggunakan suasana ini yang sedang tenang ni, macam tak ada apa-apa, walhal penuh dengan permasalahan, macam-macam perkara nak diuruskan, macam-macam perkara yang nak difikirkan, tapi kita boleh steady je. Kerana apa? Kerana kita bertuhan. Kita boleh bertahan kerana kita bertuhan. Bertuhankan siapa? Allah Rabbul Jalil. Jemaah yang muliakan Allah SWT, ketahuilah bahawasanya segala nikmat yang kita boleh rasakan, ketenangan dalam hati kita ini, bukanlah kerana dengan kebendaan. Bukanlah kerana dengan keadaan. Walaupun keadaan itu juga kalau tengok dengan mata kepala, saya akan memberikan kesan sebagai contoh dah tak ada apa nak dipikirkan, hidup kita macam dah terurus kan, dengan kita mula dulu susah sekarang senang. Namun kalau kita tengok dengan sudut keadaan, kalau kita masih melihat keadaan itu yang memberikan impak atau kesan kepada hati kita, maknanya kita masih jauh dengan ketenangan, kan? Sebab tu ketenangan ini, untuk merasa nikmat iman itu, mestilah kita melalui dugaan demi dugaan sebagai Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah SWT dengan berbagai cabaran dan dugaan yang luar biasa dahsyat, sehingga Nabi SAW digelarkan Rasul Ulul Azmi, yang mana non-stop cobaan-cobaan dari Mekah 13 tahun, tak cukup dengan itu sambung di Madinah pula 10 tahun. Maka kalau kita boleh relax hari ni, kita boleh rasa tenang ni mas sekalian, adalah bukan kerana kita dah selesai masalah, tapi kerana Allah anugerahkan ketenangan itu. Itu anugerah yang besar. Kalau kita tengok masalah kita masih, kalau Allah buka hijab tu, memang kita tak boleh tidur je mas sekalian. Ada seorang jemaah jumpa saya bulan lepas lah, satu tempat saya ceramah kan. Haji lah, dah berusia dah. Dia kata, apa ustaz, sebenarnya kan Allah ni, dia kata apa, dia kata kat saya, Allah tutup kan ustaz kan, sehingga kan kita tak rasa kita punya masalah. Kata kita macam tak ada apa masalah, kita boleh relax sekejap. Lepas tu ada pun kita pernah lalui zaman yang keadaannya susah, tapi seakan kita lupa. Allah lupakan je mas kan. Dia kata Allah lupakan je ustaz kan. Ya betul. Sebab sebenarnya Allah nak bagi kita kembali fokus kepada Allah. Allah nak bagi kita peluang untuk terus, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala yang menutupi keadaan-keadaan yang mencengkam keadaan kita, dunia ni, yang memang keadaan dunia ni bukan keadaan yang menyokong menyudahi kita, sebab kita bukannya asal di dunia ni. Jadi kita bukan orang dunia, kita bukan duduk kat dunia ni selama-lamanya. Jadi mestilah ada pertemuan dan ketidakselesaan, sebab kita bukan orang sini kan. Ibarat macam itulah, kita datang satu tempat yang bukan tempat kita. Sekarang ni kita boleh selesa duduk kat tempat kita ni sebab kita dah lama kat situ, mungkin kan. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan dunia, kita memang bukan dari sini je mas sekalian. Nabi Adam AS itu diantar oleh Allah ke dunia ini, dikeluarkan daripada syurga. Dan kita bukan duduk di dunia kalau ikutkan, dan pasti tidak menyebelahi. Cuma nak bagi tahu poin saya malam ni, sebelum kita teruskan dengan kita akan selawat syifa dan munajat umat. Nak bagi tahu poin dia, kita boleh relax hari ni. Walaupun dengan bersepak terajang keadaan hidup kita, bertunggang langgang kadang-kadang, macam-macam benda nak diselesaikan, tapi kita boleh relax hari ni. Ingat mas sekalian, orang beriman dia takkan reflect kepada kebenaran. Dia boleh relax kerana Allah tenangkan hati dia. Allah tutup keadaan kesusahan itu agar kita boleh berikan tumpuan kepada dia. Kalaulah tidak kerana Allah SWT menutupkan suasana itu mas sekalian, Masya Allah, mungkin kita hari ini tak boleh nak fikirlah. Tidur pun tidak tenang, apa pun tidak tenang. Allah Akbar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umilin, Masya Allah, kirimkan salam saya balik kepada Tuan Guru Umilin, Tuan Guru
Ustaz Muhammad Syakirin, Masya Allah. Berikan Fatihah, saya berguru dengan Ustaz, Masya Allah. Ustaz saya kenal Ustaz Allah Azami Fali Rabbi, Masya Allah. Azami Fali Rabbi. Sampaikan salam saya balik kepada beliau dengan alfaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan beliau, terus berdakwah, berikan kekuatan zahir dan batin, kekuatan dalaman dan luaran. Alhamdulillah. Baik, maka kita nak renung, sebab saya juga nak sentuh topik tentang sikit lah, tentang berbuat baik, sambungan kuliah maghrib tadi. Hari ini banyak isu, ada yang ada page, saya tak sebutlah page mana, dia kata kita sibuk nak cepat nak kesian ke orang, tapi orang tak kesian kat kita. Allah. Orang tak kesian kat kita katanya. Kita sibuk jaga hati orang, orang tak jaga hati kita. Ustaz, macam mana nak move on? Saya masih tak boleh nak move on. Tunang saya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, pertama fetisha. On tu tukar. Jangan on dah. Move forward. Tukar perkataan tu. Move forward. Kalau on saja tu teringat-ingat tu, tunang dah meninggal. Meninggal ni satu pertama, ya, satu sudut perasaan kita sedih, tunang kan. Kita tak sempat nak mengecapi nikmat itu. Tapi bang perlu diingat. Allah nak bagi tahu. Allah nak bagi tahu bahawa dunia ni apa pun hakikatnya adalah mati. Sebenarnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Walana belukum bisyari wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah nak uji kita dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan. Ini antaranya kematian tu satu keburukan lah bagi kita kan. Kalau misalnya kata Allah tak uji kematian itu, mungkin kita dah melangsungkan perkahwinan, mungkin kita nampak seakan hidup kita bahagia ke depan. Tapi kena ingat, baik buruk bukan dengan kebenaran. Baik buruk ni dengan kita ingat Allah. Jadi kita ingat Allah, bahawa ini milik Allah. Allah kembalikan. Dan Allah kan, bila Allah hilangkan, ya Puan Fatih, Puan ke Tuan ni tak tahulah. Bila Allah hilangkan, tu lebih baik daripada kehilangan. Dia perkataan ni kena betul. Bismillah. Jadi kita sambung tadi baik ni. Nak jawab soalan ni. Okay. Kita lebih baik Allah hilangkan daripada kita kehilangan. Apa beza perkataan hilangkan dan kehilangan? Kehilangan ni, kita sedang leka. Faham? Dengan tu, dengan show, dengan ralik, dengan tuna ataupun dengan nanti jadi suami ke apa, kehilangan. Ada suami macam tak ada suami, kehilangan. Hati-hati. Kehilangan. Tengah elok naik, hilang. Mana semua ni? Mana pergi semua? Itu panggil kehilangan. Kalau Allah hilangkan, dia ada verse seterusnya Allah boleh gantikan. Lebih baik kita hidup ni Allah hilangkan, supaya Allah gantikan. Atau dalam diri kita, baik kita hilangkan keburukan kita sebelum kita diuji dengan kehilangan asbab keburukan kita. Jadi hilangkan keburukan kita tu. Kalau kita perangai degil, duk cengeng, duk bengking, duk ketegak, duk apalah, yang tak ada sifat-sifat ahli syurga tu, duk buanglah, tak payahlah. Hilangkan sebelum kau akan kehilangan nanti. Kau tak hilangkan perangai buruk kau, contohkan, kau akan kehilangan nanti. Baik kita hilangkan perangai mazmumah kita sebelum kita diuji kehilangan. Tu macam gitu. Jadi sekarang Allah uji hilangkan. Allah hilangkan. Bukan kehilangan tu. Allah hilangkan dengan kematian. Jadi redha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Allah yang hilangkan, Allah yang matikan, Allah boleh hidupkan, Allah boleh gantikan. Tak di dunia, di akhirat sana. Yakin. Maka dengan itu, hati kita yang terkesan dengan perasaan sedih tu, dia cepat cure sebenarnya. Jangan kita ikut-ikutkan keadaan itu. Yang tadi yang penting move forward, jangan move on. Alhamdulillah. Move forward, jangan move on. Kalau move on, jenuh tak jadi apa-apa. Tak move on kat situ. Move forward. Baik, balik tadi. Kejahatan, kebaikan. Dia perkataan yang batil ini,
kebaikan yang tersakiti. Orang baik, orang jahat ni adalah apa? Kebaikan yang tersakiti. Banyaklah putar belit alam, putar alam lah. Buat baik, akhirnya dibalas buruk. Kemudian fed up buat baik, lalas sekali jangan buat baik, jadi baik sangat. Jemaah sekalian, ni kupasan ringkas lah. Sebenarnya kupasan ni panjang dalam hakikat kehidupan kita bincangkan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kesilapan besar kita. Bila kita buat baik, dua keadaan akan berlaku. Sama ada dibalas buruk atau dibalas baik. Tapi yang pasti buat baik, balas baik. Itu sepenya. Sunnatullah. Allah kata, buat baik, balas baik. Buat jahat, balas jahat. Dalam Quran. Jadi, kejahatan berbalik pada diri sendiri. Sebab tu, kejahatan sendiri tau. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu tu. Cerita Joker. Cerita Joker. Baik. Bila buat baik, berbalasnya mesti baik. Jadi kalau buat baik, dibalas buruk, dua keadaan. Yang pertama, Allah nak pastikan kita benar-benar buat baik. Allah nak tengok. Kan buruk tu kan Allah kata bisyarri wal khair. Allah akan uji keburukan dan kebaikan. Kalau benar kita buat baik, betul-betul baik. Ini topik yang kita akan cambung sehari ni. Kalau benar kita buat baik, benar-benar buat baik dengan SOP sebenar, maka keburukan yang berlaku tidak akan meninggalkan atau menanggalkan atau merosakkan kebaikan yang kita sedang lakukan. Buat baik, kalau nak berubah jadi baik, kan? Ubah ni saya nak dengar ceramah, kan? Kita nak macam-macam lah kebaikan kita nak buat, macam-macam kebaikan kita nak buat. Dan sekali orang duk kata macam-macam, orang kutuk, lepas tu orang beli, orang macam-macam orang buat lah. Patutnya orang sambut lah kebaikan kan. Ataupun dengan pasangan ke, suami ke, duk peli-peli kita. Alah awak tu, udahlah. Saya tahu panggil awak tu macam mana. Tak payah sekarang pun nak mati pun nak baik. Contoh, dulu dia lah yang paling ni. Dia beli, dia taji cukup-cukup kita. Kita ni keram, kembang kuncuk kita ni. Baik, kalau benar kita baik, kita akan terus baik. Walaupun dihujani dengan keburukan. Dia tak ada istilah, awak jangan cabar saya. Jangan, awak jangan. Itu mengarut lah tu. Awak jangan cuba saya. Saya ni, sebenarnya, saya menutup kejahatan saya ni. Jangan cuba-cuba. Saya sangat cemburu. Jangan. Saya sangat cemburu. Kenal statement tu kan. Lantak lah. Saya jangan cuba-cuba saya. Kecemburuan saya ni akan menghilang kebaikan saya. Nanti hilang akhlak saya. Saya tak nak ada syiqaq dalam perkahwinan ni. Darar. Macam-macam alasan lah. Walhal, betul ke kau baik? Kalau orang baik ni, kalau betul kau baik, orang kutuk hang macam mana pun, orang fitnah hang ke, orang cakap lah baik nama lah, penunggang agama lah, kau ni macam-macam lah dia buka cerita. Kau terus buat baik je, kalau betul-betul kau baik. Takkan berubah kebaikan tu jadi keburukan. Takkan berubah. Melainkan kita pura-pura baik. Kita tak buat baik, kita buat baik. Maka Allah uji keburukan itu untuk kita ni duduk di mana? Benar-benar baik atau buat-buat baik? Kalau kita buat-buat baik, keburukan akan mencongkil kembali keburukan kita itu. Kalau kita benar-benar baik, keburukan yang ada tak match. Tak tag pun dia tak match. Kan? Dia tak jumpa regu kan. Regu dia dah baik dah. Jadi orang tu duk cucuk-cucuk dia, duk cakap macam mana, duk test-test dia macam tu, relax lah. So dia tu benar-benar baik. Kalau orang buat baik ni, dia buat baik dalam sekali, aku ni dah lama dah ni, aku dia mula dia entak dia keluarkan balik perangai saka-baka dia, habis macam mana tu Ustaz? So dia kena reset balik lah. Allah bagi peluang, selagi dia belum mati, Allah bagi peluang lah buat baik betul-betul. Tu je lah. Selagi belum mati kan, kita jangan hukum orang tu macam ni rupanya kau munafik rupanya. Sama lah kita 2 kali 5 pula. Tapi rugilah. Betapa kita ni sedap, aku ni pura-pura baik rupanya. So janganlah macam itu. Buat baik kena hati-hati tak Ustaz? Nak kena buat baik hati-hati macam mana? Buatlah baik sungguh-sungguh. Kalau buat baik tu kena hati-hati. Sekarang tercedok, terbuka perangai buruk kita sekarang. Sebenarnya berhati-hati ni bukan buat baik dengan orang. Berhati-hati ni supaya hati kita tak perasan baik. Ya, kalau betul berhati-hati, betul.
Jangan perasan baik. Okey, sekarang ni macam mana kita nak stay buat baik supaya kita tak hiraukan dengan perkataan batil-batil tadi tu yang mengatakan bahawa kita sibuk menjaga hati orang, hati kita tak terjaga, lepas tu sibuk nak kesiankan orang tak kesiankan kita. Itu semua batilnya perkataan. Sekarang ni isunya sekarang, point dia paling penting ni. Rasa tak Allah buat baik dengan kita? Ni tengah trend sekarang ni. Jom saya tengok dekat Facebook. Kalau sebut nama saya, awak apa buat ingat? Trend. Betul tak? Sekarang ni. Saya tengok orang tengah trend tu kan? Tunggu saya buat nanti. Saya nak buat apa? Kalau sebut nama Allah, awak fikir apa? Fikir apa? Fikir dululah. Belum rasa apa. Kan rasa kan dalam no. Kita fikir dulu. Fikir apa? Bila sebut nama Allah, fikir apa? Tak tahu nak fikir apa Ustaz. Allah teruk no. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Qasas 77, buatlah baik kepada hamba-hambaku sebagaimana aku berbuat baik atas kamu. Wallahi jemaah sekalian, kebaikan itu bermula apabila Allah yang buat baik pada kita. Kita jangan perasaan baik, baru buat baik dengan orang sikit, dah nampak kita baik. Kalau kita rasa Allah yang buat baik kepada kita, macam tadi, kita boleh tenang. Kita boleh tak rasa susah. Walau kita tengah susah, jemaah sekalian. Jemaah sekalian, betapa Allah baik. Kita tengah susah. Kita tengah ada hutang. Kita tengah susah. Kita tengah banyak perkara nak buat. Tapi relax. Boleh makan sepinggan, habis 2 pinggan. Boleh minum air, boleh rasa air lagi. Tak adalah rasa minum air tu, Ustaz tak rasa air, Ustaz pasir. Tak ada lagi. Susah macam mana pun. Sebenarnya Allah bagi bantuan untuk kita stay tune, cool, steady. Melainkan kita betul-betul teruk sangat jauh pada Allah, baru kita akan buat perangai teruk-teruk. Perhati je mas sekalian. Teruk macam mana kita susah, kita akan duduk dan bernafas tarik nafas. Susah ni. Macam mana nak buat ni? Nampak tak? Allah tolong tu. Allah tolong je mas sekalian. Allah buat baik. Kalaulah sekiranya Allah SWT tak tutup kesusahan itu, kepayahan kita dulu atau sedang berlaku kesakitan ke apa, rasa tak tidur malam kita. Kita boleh tidur memang sekalian. Tengah ada masalah pun boleh berdengkur juga. Walaupun dah sakit sangat. Itu pun barulah ujung-ujung. Walhal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul Ustaz, hari ni Ustaz buka FB, awak rasa tak saya pandai FB ngajak orang Islam tercampak dalam kancang ujub dalam tak perasan. Ya. Sebenarnya FB ni ialah bukan kata soalan tu saja. Sifat FB ni adalah untuk menayang, untuk bercerita, untuk bagi tahu kan. Akhirnya semua benda nak diberitahu ataupun semua benda nak claim diri kan. Hati-hati. Dunia ni macam itulah, Facebook ke, TT ke, apa, Instagram ke, macam itulah. Bagaimana orang yang saya mengaku saya tak baik, sebenarnya tak payah juga wawakan. Dia macam ni. Kalau orang tak cakap orang sering kata tak baik, kita jawabnya memang dah tahu tak baik. Dah memang dah kau tak baik. Tak cakap dah memang tahu dah kau tak baik. Jawab ke situ. Habis situ. Tak payah nak bermanis-manis mulut nak kata saya tak baik. Tak payah. Awak tahu dah kau tak baik. Faham kita ni bila ngaji bab hakikat kehidupan, kita akan tundukkan perasaan. Sama dengan cantik pun. Tak payahlah nak tutup. Oh cantik. Tak, saya tak cantik. Allah tidak. Tak, betul cantik dah. Terima. Terima kenyataan Allah jadikan kita cantik. Tak kisahlah rupa macam mana pun. Memang cantik pun. Mana boleh Allah kata buruknya dia. Try lah. Try. Kalau saya nak cakap macam ni mas sekalian, pergi tengok pokok. Berani cakap buruk? Tak berani kan? Tapi tengok muka orang pandai pula cakap buruk. Teruk. No perangai. Kita tengah kutuk kejadian Allah tau. Jangan main-main. Mulut jaga. Mata jaga. Sebenarnya kita terimalah kita ni cantik. Tak payah nak perasan cantik. Makan produk pun nak perasan cantik. Pakai solid-solid. Pakai macam ni pun nak perasan cantik. Itu semua perasan semua. Terimalah kecantikan. Nak cerita apa lagi? No, tak faham-faham bahasa. Itu je. Allah maha cantik. Sudah tentu menjadikan makhluk hamba-hamba semua cantik. Dalil apa? Saya bercakap ni ada dalil dia. Saya gunakan bahasa mudah. Wa nafsi wa masawaha. Itu je. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Wa nafsi wa masawaha. Allah elokkan rupa kita.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Hang nak cakap apa lagi? Terima kecantikan lah. Tak payah nak perasaan cantik, duduk depan cermin, duduk pakai make up, pakai ni, duduk lepong-lepong muka nak betulkan tudung baru nak nampak cantik. Ni kena tipu dengan dunia lebih. Dah terima kecantikan. Dah terima. Perasan tu kenapa? Dah. Lepas tu kalau buruk, terimalah keburukan. Memang buruk pun. Dah kita tak baik. Dah yalah saya tak baik. Saya tak baik. Saya tak kuat jadi baik. Saya tak kuat tapi buat jahat juga. Hang cakap hang tak baik. Tapi saya buat jahat juga. Apa benda? Kalau betul dah ngaku tak baik, janganlah buat jahat. Janganlah buat benda buruk. Kan? Makna kata kita memang tak baik. Kesimpulan, sebab tak baiklah kena buat baik. Khalas, titik. Sebab tak baiklah kena buat baik. Sebab tak baiklah kena jadi baik. Sebab tak baiklah kena berterusan buat baik. Kerana kalau kita berhenti buat baik, akan terbukalah keburukan kita. Kita buat baik bukan sebab kita baik, sebab kewajipannya Allah taklifkan atas kita. Jadi mahnya muliakan Allah SWT. Surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams ayat 789. Clear. Hidup ni jangan ikut perasaan, ikut kebenaran. Allah jadikan kita cantik, terima kecantikan. Dan pada masa yang sama kita ada keburukan. Apa keburukan kita? Kerana kita bermula memang tiada kebaikan. Memang buruklah. Cantik tu Allah menjadikan pada wajah, kan? Sebab tu doa Nabi ajar kan, tengok cermin, ya Allah cantikkan wajahku, cantikkan akhlakku sebagaimana kau cantikkan wajahku. Kan elok dah. Cuma kita je buat compare dengan benda. Compare dengan rupa, compare mata orang tu bulat lah, mata kita lonjong lah. Hidung orang tu lah, hidung kita penyek. Duk compare rupa. Masya Allah. Janganlah. Bukan itu cantik. Cantik ni subjektif. Bukannya objek. Cantik bukan objektif. Cantik subjektif dan ini sifat. Sifat yang dianugerahkan kepada ciptaannya. Janganlah kita perasaan cantik. Tapi memang Allah jadikan cantik. Khalas. Dah. Apa cerita panjang Jadi kalau orang kata puji, cantik lah, handsome lah, alhamdulillah, azami fali rabbi. Tak ada kata, alamak, iyalah. Maco juga aku ni. Ujub lah tu, ujub. Itu ujub. Tajuk. Tak payah. Nampak? Ini ngaji hakikat kehidupan. Kan clear. Clear kita duduk diri kita pada sifat asal kita. Sifat buruk, sifat tiada, sifat mati, sifat buta, sifat pekak, sifat bisu. Nak cakap apa lagi? Ya, bukan mengaku baik. Baik bukan pengakuan. Sayang bukan pengakuan. Cantik bukan pengakuan. Dan tambah lagi, bukan persembahan. Cantik bukan persembahan. Sayang bukan persembahan, bukan pertunjukan. Jadi tak payah kau nak tunjuk sayang kat depan Facebook dengan kau. Tahulah isteri kau. Kau nak berpeluk, jom kata apa hal. Bahasa. Cantik bukan pertunjukan. Tak perlu ditunjuk. Sayang bukan pertunjukan, bukan pameran. Bukan untuk tontonan umum. Sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Tak adanya. Itu sifat yang datang daripada Allah. Jadi beringat. Beringat mas sekalian. Baik, jadi berbalik tadi kesimpulan, kebaikan itu kerana Allah yang baik kepada kita. SOP buat baik kerana Allah yang baik dekat kita. Bukan orang tu baik, bukan dia dah buat baik, bukan nak dibalas baik. Wallahi mas sekalian, malah Islam menyuruh kita buat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nabi ajar balas keburukan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Kalau orang buat baik, kita balas baik ni is normal. Tapi kalau orang buat buruk, kita balas baik, ini incredible. It's not normal lah, dia incredible. Luar biasa je mas sekalian. Allah Akbar.
Ramai sangat isteri yang menghina dan mengumpat isteri kedua tak cantik, semua satu lebih cantik, viral ke poligami atau cerai. Ini orang yang tiada kefahaman yang jelas. Ini yang berlaku. Betul? Saya tak nafi kan. Memang berlaku comparison macam itu. Dia ni siapa? Tengok ni. Kadang-kadang bukan itu saja. Pasangan pengantin pun datang tengok. Allah, hai laki dia. Tengok perempuan, perempuan dia okey juga. Tengok laki, alah, hai. Mulalah. Mula ngumpat habis pahala. Itulah dia. Macam inilah jemaah sekalian. Akhir zaman ni mulut memang akan tak berbendung lah. Barang siapa yang boleh jaga mulut dan hati di akhir zaman, dia di kalangan golongan yang terpilih. Jagalah baik-baik. Jangan kita, sebab akhir zaman ni adalah pengakhiran zaman yang mana akan keluar semua kejahatan dan juga kebaikan. Dua-dua keluar jemaah sekalian. Kebaikan yang paling baik di akhir zaman lah, dia takkan perasan baik. Kerana akhir zaman ni banyak konten macam tadi. Lepas tu memburukkan, meremehkan, sombong. Sifat sombong ni senang terkena. Jangan hati-hati, cepat nak meremehkan orang. Tadi kata tu, isi utama si kedua tu kan, hati-hati. Itu terjebak sifat takabur tau. Tak cium bau syurga. Antara dosa yang tak cium bau syurga, anak deraka. Isteri, anak deraka tu lelaki perempuan. Kalau dia dah kahwin, mana lelaki juga masih anak deraka. Isteri deraka. Dan orang yang sombong. Tak cium bau syurga. Yang mana boleh dihidu di bau haruman syurga 500 tahun perjalanan. Bukan kata masuk syurga, cium mu tidak bau. Allahu Akbar. Jangan. Kita pakai lebih sikit tengok orang remeh apa macam ni. Tengok muka, jangan. Ini pun ujian ya. Yang mana, ini bagus. Kahwin dua ni macam ni. Atau ujian yang paling besar, bukan soal kahwin dua. Hati-hati orang perempuan, wanita sekalian. Anda jangan sampai teruji dengan anda meremehkan siapa dia. Sebenarnya Allah nak uji. Datang yang nombor dua, bukan jadi pun. Tapi kita taji dia cukup-cukup. Kita condemn dia cukup-cukup. Dia siapa? Muka macam ni muka terdesak lah. Ni nak kahwin dengan lelaki orang. Mulut, ya Allah. Itu satu bab, mulut satu bab. Anda telah termasuk dalam sifat sombong dan meremehkan orang. Walhal bangsa sendiri. Bayangkan. Lepas tu suami pun satu. Awak pun tahu. Dah tua, dah tak reti layan, dah tak reti ni, aku cari yang muda. Dah ada remehkan bini dia sendiri. Ada remehkan isteri-isteri yang pernah dia nikmati suatu ketika dahulu. Dia condemn pula. Ini semua kerja-kerja yang akan mengundang murka Allah. Jangan sesekali, macam mana pun keadaan. Kita pun jangan buat sekira terkena kat kita. Hati-hati. Senang untuk meremehkan orang akhir zaman ni. Sebab dosa nak takabur kan, nak riak takabur. Ni akhir zaman ni, dua dosa ni. Sombong dan meremehkan sama ke? Ya. Sombong tu, sombong bil makna pertama meremehkan orang, kedua menolak kebenaran. Alhamdulillah. Dan semua ni jemaah sekalian sebenarnya kita telah rangkumkan dalam perbahasan Siddiq, Amanah, Fatonah, Tarwih. Soft. Dan kita sebenarnya nak menjiwai Nabi SAW itu dengan kita menghayati sifat wajib Nabi SAW. Automatically kita akan rasa sangat-sangat berterima kasih kepada Nabi dan kita berselawatlah sampai sebati. Baru datang selawat. Kadang-kadang kita selawat ni, kita main bilangan. Dia macam istighfar juga. Walaupun Nabi ajar kita istighfar 70 kali kan. Tapi soalannya adalah, dosa kita sikit ke banyak? Banyak kan? Kenapa nak kira? Sama dengan selawat. Jasa Nabi kita sikit ke banyak? Banyak kan? Jadi kenapa nak kira selawat? Bukan tak boleh walaupun Nabi bagi tahu 10 kali itu pun dah banyak manfaatnya. Tapi nak bagi tahu jemaah sekalian, itu ada turning point. Permulaan. Kita kena selawat sampai sebati. Malah selawat itu adalah menghilangkan diri kita. Tak adalah nampak diri dah. Cuma nampak Nabi SAW. Kita boleh beramal kerana Nabi SAW. Nabi ajar kita. Kan? Jadi selawat itu adalah sebenarnya wasilah untuk menghilangkan diri.
Ustaz, kadang-kadang takut juga, terus terang nak cakap, Suntul Rahman murid Ustaz cakap Ustaz memang handsome, takut pada Allah semua. Sebab tu saya dah terima kenyataan tu. Ajar, jangan takut. Cuma bila sebut tu, Masya Allah lah dulu. Pujilah Allah. Kan? Masya Allah handsome-nya Ustaz. Dah, apa masalah? Ha? Faham tak tu? Tergelak mata. Ajar ni pun. Bagus juga kan? Terima kenyataan. Tak nak berlagak handsome kat situ. Kita mengajak sifat je mas sekalian. Tak usah panik. Kita ni lupa Allah ni bukan kata tengok orang handsome ni, tengok orang buruk pun kita boleh mengundang murka Allah. Faham tak? Kadang kita macam kata tadi kutuk orang buruk kan. Masalah kan. Sekarang ni hayati sifat Nabi SAW. Itu kita rangkumkan dengan sidik benar. Bismirab. Tengok dengan nama Allah. Haza min fadli Rabbi. Kan? Sebab tu saya bagi tahu, terima kenyataan supaya tak perasan. Kita sedar. Lebih baik kita kenal. Contoh, kita dapat satu benda kan. Orang nampak, dia ni dah pakai ni mesti sebab dia ada bisnes ke. Mestilah. Orang nampak lah macam-macam usaha tu. Kita nampak satu je Allah bagi. Itu lebih baik dan selamat. Lebih bahaya kalau macam gini. Orang nampak satu je. Alah, dia dapat sebab Allah bagi. Kita nampak sebab aku usaha. Sebab aku ini. Allah, rugilah. Siapa dengan rupa? Sama rupa. Rupa pun sama mas sekalian. Cuma aja saya nak ingatkan semua kita bila berkata handsome ni saya cakap terang alang dah keluar tajuk ni. Saya cakap lelaki ajnabi, saya ni masih lelaki, tak kisahlah guru ke apa, jangan tertipu. Jangan sekali bercakap contoh suami ada. Jangan. Bang handsome Ustaz, memang cari pasal kena siku dah jadi kau. Jangan berdosa Lepas tu tengok, minta maaf cakap contoh saya bukan nak kait ke mana-mana. Kadang-kadang ada penampilan yalah. Kadang-kadang share gambar muka handsome. Walaupun keturunan Nabi SAW tetap lelaki ajnabi, tetap lelaki. Sebab apa Nabi tak ada rupa? Nabi tak ada gambar. Kenapa? Bagi tahu. Kenapa Allah tak benarkan? Kalau ikutkan boleh Nabi ada gambar kan? Sebab nanti datang wanita-wanita yang menggeletis ni, minta maaf cakap, dia tak boleh tahan. Allah, tersingkap nur. Allah, ni suami kat sebelah ni. Suami pandang atas bawah, geramnya aku. Muka aku tak ada nur ke? Allah, tersingkap nur. Apa benda nur ke? Tolonglah. Kau nak cakap dalam hati, sudahlah. Tak payah. Ibu nak share pun janganlah jemaah sekalian. Tolonglah. Saya cakap tu terang ni. Kegairahan tu. Dah jadi macam, ya Allah. Inilah nak bagi tahunya. Tu gambar kehansaman lah. Itulah inilah. Ya Rab. Jangan. Lelaki ajnabi. Sebab itu Nabi SAW tidak zahirkan pada wajah gambar itu. Dan kita jangan, kita diam sudah. Sebab tetap lelaki. Walaupun keturunan Nabi. Lelaki, tetap lelaki. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ini kerana terlampau. Memanglah sebut Allah. Tapi kita kadang kita tertipu dengan perkara tu. Kalau kena guru macam ni, ajar cakap saya depan-depan. Saya cakap depan-depan. Kita takkan. Lepas tu kita takkan anggap tu. Walaupun Allah bagi, Masya Allah kan. Terbaru ni. Tu. Tapi Alhamdulillah lah. Allah letakkan saya, rendahkan dulu. Kita tak ada apa-apa protokol pun. Hari-hari habis story share gambar. Ya, buah rubi-rubi. Bukan tak boleh. Tapi hati-hati. Since Ajah dah keluarkan isu tadi tu. Dah saya pun tak sebut. Kan? Memang Allah buat. Memang rupa elok. Yang pendakwah ni memang antara kelebihan yang Allah bagi rupa dia elok. Terutama para anbiya, Nabi. Memang handsome. Nabi SAW, Allahu Akbar. Baca Syama'il Muhammadiyah. Terpana tengok ni. Kalau nak banding rembulan, hebat lagi Nabi pada rembulan. Bayangkan. Tapi kenapa tak ada gambar? Kerana tak nak disalah ertikan. Kerana pemujaan pasti akan berlaku. Jangan berlebih. Lagi yang bergelar isteri ni. Jangan. Yang tak isteri pun samalah.
Tidak dizahirkan. Ya, takut. Sebab ketampanan, kehansoman Jamal Jalal ini, Masya Allah, memang tak tergambar di sekalian. Kehansoman itu memang tak tergambar. Jadi sebab tu kita kena ikat mula tengok dengan Bismillah. Jadi pengajian hakikat kehidupan, insya-Allah kita cuba menjaga je, insya-Allah. Memang kita terima kenyataan, maknanya cantik, elok, rupa handsome, ya benar. Tapi kita jawab dengan Masya Allah. Hazam min fa'li Rabbi. Tabarakallah. Masya Allah. Yang boleh lelaki kat depan mata main langgar je nak ambil gambar. Itulah puan. Itulah fitnah juga. Sebab tu kadang saya kata lelaki tetap lelaki. Allah Akbar. Tapi sebenarnya pagar tu adalah asma. Asma. Tengok dengan asma Allah. Tengok dengan asma Allah. Itu pendinding dia. Siapa yang tengok dengan asma Allah, insya-Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Tengok dengan asma Allah. Baik, jemaah sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Kita selawat dulu, selawat syifa. Mudah-mudahan berkat dengan selawat syifa, berkat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berikan kita kesembuhan daripada segala penyakit hati dan permasalahan pada penyakit fizikal, jasmani. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada segala bentuk keburukan yang Allah jadikan. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
بقراءة سورة الفاتحة 7 قراءة 14 رواية في كل حاجة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة ya Rabb, khususan kepada negara Malaysia ya Allah, jauhkan dari balak bencana malapetaka ya Allah, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah, kesusahan dan kepayahan. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, permudahkanlah ya Allah segala hajat kami. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, dimanyamulkan ta'ala, syukur pada Allah selesai sudah majlis kita pada malam ini. Ya Allah izinkan untuk terus istiqamah dengan munajat umat. Kita minta pada Allah jauhkan daripada segala bentuk balak bencana, khususan pada Malaysia. Dan Alhamdulillah kita nampak kesan ini sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan dan Malaysia dan seluruhlah tempat. Sebab kita ada jemaah daripada Singapura pun ada, daripada Indonesia pun ada, kan, Sabah, Sarawak mungkin ada juga. Alhamdulillah. Jadi kita doakan semualah, khususan di Malaysia, di semua jemaah di mana tempat anda berada, moga Allah angkat segala balak bencana, musibah, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan kepayahan. Dan juga kita berkumpul bersama dalam munajat, skuad munajat umat, agar kita bersama-sama dapat saling doa, mendoakan jemaah sekalian. Ada doa yang tidak akan tertolak adalah doa sesama saudara. Jadi kita mendoakan tadi, ya, kita
kita tak dekat, siapa pun tak tahu doa siapa kan. Jadi secara umumnya begitu, kita mendoakan. Dan Alhamdulillah dengan wasilah surah Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat ini, yang silsilahnya insya-Allah lalui tuan guru saya Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari, dan terus kepada silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf dari saya atas kekurangan, terkasar kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.